Mereka ni diberi keberkatan. Pertamanya ada sifat ketakwaan. Yang kedua, mereka ni sentiasa berusaha untuk cari wasilah tadi. Ya, mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Yang ketiga pula mereka berjihad. Kita sekarang ni, kenapa tak? Jihad kita ni, sebab dengar kita ni alhamdulillah aman dan sebagainya kan. Tak? Jadi jihad kita ni, jihad atas nafsu kita. Jihad atas nafsu kita tak? Kalau kita kata apa? Hujan-hujan macam mana pun boleh datang ke masjid. Tak? Sibuk-sibuk macam mana pun kita boleh datang bersembahyang berjemaah. Ya? Sibuk sekalipun kita boleh duduk kuliah. Kita boleh duduk kuliah. Kita bayangkan zaman sekarang tak? Sibuk seorang menteri sekalipun, nampak? Dia boleh bagi masa untuk main golf. Kena golf yang dia kena 21 lubang apa? Berapa jam habis kat situ. Tapi sebab nak jaga apa? Nak jaga kita apa? Mungkin ada ada kata apa, sejawat-sejawat daripada negara luar dan sebagainya ke, nak main-main ke sebagainya. Sebagainya. Tak apalah tu ya. Ya? Tak apalah, dunia bukan kita nak tinggal terus, ya. Tapi ingat, dunia itu hanya yang sementara. Yang kita kena usahakan sebenarnya adalah akhirat kita. Sebab itulah benda yang paling besar sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inuhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu 'alaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma ftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ilman nafi'an ya arhamar rahimin. Amma ba'du. Alhamdulillah yang dikasihi muliakan Tuan Imam, ahli jawatan kuasa masjid, muslimin muslimah, para jemaah yang dirahmati dikasihi lagi sayang Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di pagi yang penuh kemuliaan keberkatan ini kita ditempatkan di rumah Allah SWT semata-mata dengan kasih sayang, rahmat, inayah, taufik pada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita dapat tunaikan fardu subuh berjemaah dan dapat kita meneruskan lagi dalam pelajaran tafsir. Jadi insya-Allah segera meneruskan kita lihat suratul Maidah ayat yang ke-35. Surah Maidah ayat yang ke-35. Baik, jadi sebagai renungan kita pada yang lepas, maka Allah Ta'ala ceritakan hukum bughat. Bughat ni maknanya penderhaka. Penderhaka, iaitu maksudnya penderhaka ni, ada orang di kalangan orang Islam yang mencetuskan pemberontakan dalam negara yang diperintahkan oleh Amirul Mukminin ataupun orang Islam yang sejatilah. Ada pemberontakan, maka ada hukuman ke atas mereka itu. Okeylah. Baik, jadi seterusnya pada pagi ini insya-Allah kita lihat pula slide yang berkaitan dengan perintah Allah Taala kepada kita supaya bertakwa, cari wasilah. Wasilah ni maknanya jalan yang dapat mendekatkan diri kepada Allah dan juga berjihad menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Jadi insya-Allah kita lihat ayat yang ke-35. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها
ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilata wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Baik, jadi dalam ayat ini Allah Ta'ala berfirman, perintahkan para hamba-Nya supaya ada 3 perkara yang kita nak usahakan. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Beriman ni orang yang berpegang dengan agama Allah SWT, ikut sunnah baginda sallallahu alaihi wasallam. Baik, yang pertama sekali Allah sebut, kata yang paling penting sekali, ittaqullah. Inilah selalunya kalau kita dengar dalam khutbah Jumaat semalam ada jadi ittaqullah. Sebab itu jadi rukun dalam khutbah. Sebab takwa ni benda yang sangat penting. Jadi yang pertama sekali ketakwaan. Jadi kita fahamlah maksud daripada ketakwaan ni iaitu supaya jauhilah segala apa yang diharamkan dan sebaliknya, dekatkan diri kepada perkara yang diredai oleh Allah SWT. Sebab tu Allah kaitkan yang keduanya, tu tadi ittaqullah wabtaghu ilaihil wasilah. Dan carilah wasilah. Wasilah ni jalan yang mendekatkan diri kepadanya. Baik, jadi sini Allah Ta'ala perintahkan kita supaya cari jalan. Cari jalan maksudnya amalan, perbuatan yang mendekat diri kepada Allah, iaitu yang dapat menuntut keredaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allah banyak, subhanallah, sebab tu kalau kita lihat Nabi SAW kata dah, iman itu lebih daripada 70 cabang. Yang paling tingginya adalah la ilaha illallah. Mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan yang paling rendah adalah membuang perkara-perkara atau benda yang menyakiti orang lain atau menghalang orang lain daripada di jalanan. Itu yang paling rendah. Jadi kita ulama, antara tu banyak perkara. Sama ada kita buat pada diri kita sendiri, pada orang lain, juga dapat pada wasilah juga tadi. Kalau di sini tak apalah. Banyakkan solat sunat. Sebab solat fardu tak boleh banyakkan macam tu je. Puasa-puasa sunat, bersedekah. Nampak yang kita boleh buat sendiri tak tu tu Dan kalau atas orang lain pula, nampak tak? Kita dapat bantu saudara-saudara kita. Tak kira dari bentuk maliyah, kebendaan ataupun fikrah, pendapat-pendapat ataupun cadangan yang boleh membantu mereka untuk menegakkan agama Allah Ta'ala dan juga keduyaan mereka sendiri. Baik, kata Sufyan Al-Thawri, ini seorang ulama yang hebat benar. Sufyan Al-Thawri rahimahullah, katanya ayahku menceritakan daripada Talhah, ini riwayat daripada Talhah dari dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, bahawa yang dimaksudkan dengan wasilah, wasilah ni dengan makna qurbah. Qurbah ni mana pendekatan diri kepada Allah SWT. Apa cara sekalipun, kita nak dekat diri kepada Allah Ta'ala. Baik, demikian juga dinyatakan oleh banyak ulama. Ahli tafsir Mujahid, Abu Wail, Al-Hasan, Qatadah, Abdullah ibn Kathir, Imam Sudi, Ibn Zaid dan lagi-lagi yang lain. Kata Imam Qatadah, maksud mendekatkan diri ini, bertaqarrub ni kepada Allah, iaitu dengan mentaati dan beramal segala apa yang diredai oleh Allah Ta'ala. Buat apa yang Allah Ta'ala suka. Tu. Maknanya di sini wasilah ni kena faham tak? Iaitu kita mencari jalan untuk kita mendapat keredaan Allah Ta'ala supaya kita ni dekat kepada Allah SWT. Subhanallah. Ingatlah lah, kalau orang yang menjadi orang muqarrabin di sisi Allah Ta'ala, terutama para anbiya dah, doa mereka dimakbulkan Allah Ta'ala, pertolongan Allah Ta'ala untuk mereka dunia dan akhirat. Allahu Akbar. Baik, ini samalah juga seperti mana kalau kita lihat ayat yang sama, perkataan wasilah ni ada disebut dalam surah Isra, ayat yang ke-57. Ba'da minasyaitonir rajim, ulaika alladziina yad'una yabtaghuna ila rabbihimul wasilah. Orang-orang yang berseru itu, seru ni pertama mengajak orang kepada kebaikan, yang kedua mereka berdoa. Mereka sendiri mencari jalan kepada Tuhan mereka untuk mendekat ke diri
kepada Allah Ta'ala. Banyak. Tadi kita buat amalan sendiri nak. Kita boleh berzikir, boleh baca Al-Quran, boleh solat, berdoa kepada Allah Ta'ala. Benda ni akan mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Benda yang Allah suka. Benda yang Allah suka, maka itulah yang akan mendekatkan diri kepada Allah SWT. Dalam masa yang sama juga, jauhilah dan tinggalkan apa yang dibenci, dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dia sebenarnya apa? Kalau kita nak buat benda yang baik tu memang boleh sekali ya. Tapi kadang-kadang bukan apa, benda yang baik tu susah untuk dilakukan. Tapi benda yang jahat tu mudah pula nak dilakukan. Jadi istilah kata apa? Kalau disuruh hak tu malah nak buat. Kalau dilarang, itu yang nak dibuat. Ini tabiat manusia. Tabiat manusia. Tabiat apa? Yang Allah sebut manusia ni hampir kepada perkataan degil tu ada. Walaupun tak semua kan. Degil tu. Tu. Sebab itulah Allah Ta'ala mentarbiah kita, mendidik kita. Tarbiyah yang paling penting sekali adalah hati. Hati tak? Sebab Nabi SAW ada menjelaskan tak? Ada segumpal darah dalam diri kita ni. Bila dia elok, maka eloklah anggota yang lain. Kalau rosak, maka rosaklah anggota lain. Tu Nabi kita ingatlah, itulah hati. Tu. Sebab itulah kita tak lama lagi dah akan masuk bulan Ramadan. Lagi 40 hari lebih je. Nak masuk bulan Ramadan kan? Allah nak ajar kita tu supaya menjaga hati. Hati kita ni hanya tumpu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan kata dunia kita buang terus. Tidak. Allah perintah dalam Quran. Wabtaghi fi ma atakallahu fid dar akhirah ya. Wala tansa nasibaka minad dunya. Allah kata tuntut untuk akhirat itu yang lebih dahulu. Sebab akhirat tu adalah matlamat kita. Hala tuju kita adalah ke akhirat. Nak tak nak, semua orang akan pergi ke akhirat belaka. Walaupun dia tak suka macam mana pun walaupun orang kafir macam mana sekalipun, dia akan bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana Allah kata wala tansa nasibaka minad dunya. Jangan lupa pula hak kamu di dunia. Hak dunia ni boleh kita bersedap-sedap, bersenang-senang di dunia, tapi mengikut kepada apa yang disarankan oleh syariat. Allahu Akbar. Cuba kita lihat, Allah kata kulu washrabu wala tusrifu. Makan minumlah kamu, jangan membazir. Allah kata makan minum. Malah Allah suruh dia. Tapi taklah jadi wajib tu. Sebab itu bukan amal ibadat namun demikian, makan minum kita ni kalau kita kaitkan dengan apa? Memberi kekuatan untuk ibadat, insya-Allah akan mendapat ganjaran di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Tu wasilah. Jadi wasilah itu ialah satu yang dijadikan sebagai perantaraan untuk mendapat apa yang dituju. Baik, matlamat kita adalah mendapat keridaan Allah. Bila dapat redha Allah Ta'ala, maksud kita adalah supaya dimasukkan dalam syurga. Itulah matlamat setiap orang Islam. Itu satu. Satu makna wasilah tu maknanya target kita. Kemana kita nak? Dipanggil bahasa Arab hadaf, hala tuju kita. Akhiratlah hala tuju kita mendapat keridaan Allah SWT. Baik, yang kedua, ada juga wasilah ni. Wasilah juga adalah nama satu kedudukan yang tertinggi dalam syurga. Itu ada ya. Iaitu kedudukan yang Allah nak beri kepada kekasihnya. Yang kita maksudkan ialah Rasulullah SAW dan kediaman di syurga tu, tempat yang paling tinggi sekali. Ini adalah tempat di syurga yang paling dekat dengan Arash. Yang paling hampir dengan Allah malahan kalau kita lihat tak, nampak wasilah ni kita selalu sebut kat mana? Tu bila kita menjawab selepas azan kan? Sebab kita tengok tu. Seperti mana hadis Sahih Bukhari Sahih Bukhari daripada Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, dia mengatakan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qala hina yasma'u nidaa, Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati tammah was salatil qa'imah, ati Muhammadanil wasilah wal fadilah wab'asu maqaman mahmudan alladhi wa'adtah halat lahu syafa'atu yaumal qiyamah." Subhanallah. Jangan tinggal saya kata jangan tinggal benda dia. Tapi ini bagi kita apa yang kita dengar sendiri ya. Kalau dengar hak rakaman apa tu tak perlulah. Hak dengar rakaman tu tak perlu.
Ya? Sebab bila rakaman tu bukan waktu solat pun dia boleh pasang kan. Ya? Okey, tengok makna dia apa? Nabi kata apa? Ada. Barang siapa berucap ketika mendengar azan. Ketika ni dah kita tengok bila kita dengar azan Allah Akbar itu kita ikut. Mana sampai habis. La ilaha illallah. Ni jawab azan. Tu maksud dia. Ketika mendengar azan, apa dia doa tak? Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah. Ya Allah, Tuhan dari seruan yang sempurna ini. Tu. Panggilan yang paling sempurna adalah panggilan muazzin. Muazzin ni kita panggil Tok Bilal, tukang azan. Mereka ini hebat. Ingatlah, hebat. Ya. Malahan kalau kita tengok beberapa hadis, orang yang azan ni, mereka yang ikhlas tu, ikhlas buat kerja insya-Allah, Allah akan bagi syurga untuk mereka. Malahan dikatakan mereka ini adalah pada hari kiamat ni manusia yang panjang lehernya. Yang panjang lehernya. Jangan takut pula panjang leher jadi macam unta ke? Tak. Baik, itu dia hanyalah kiasan. Yang maksudnya kedudukan mereka yang tinggi depan Allah Taala di hari kiamat. Maknanya yang maksudkan leher panjang ni apa? Orang kenal belaka. Hak ni lah dulu. Orang yang ajak orang sembahyang. Tu. Baik, nampak kenapa dikatakan seruan ini sempurna? Tu tengok. Nampak tak? Hayya 'alal salah, hayya 'alal falah. Kat situ tak? Ya. Kalau tadi dah ajak orang mengucap tak? Asyhadu an la ilaha illallah kan? Asyhadu anna Muhammad Rasulullah kan? Tu ajak mengucap. Seru orang pada Islam tu. Sebab tu dakwah ni dakwah yang sempurna. Orang yang dengar tak kira tak? Orang Islam pun dengar, orang bukan Islam pun dengar. Malahan tu segala pokok kayu, segala binatang hak dengar tu semua akan mendoakan untuk dia. Subhanallah. Tu hebatnya, sebab tu zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam dia kata. Nabi kata, "Lau ta'lamun nasu", kalaulah manusia tu tahu apa yang Allah sediakan. Allah sediakan ada perkara untuk muazzin dan juga saf yang pertama. Muazzin dan saf yang pertama tak? Nescaya mereka ini akan mengundi. Sebab semua nak belaka kan? Akan mengundi apa? Setiap orang tu nak iri Tok Bilal. Setiap orang tu nak duduk saf yang pertama. Tapi hari ni orang tak faham. Datang Jumaat ada saf yang apa? Akhir sekali cepat balik. Cepat balik cepat keluar. Allahu Akbar. Nampak tak? Dan seruan azan, hayya 'alas salah, tu mengajak buat ibadat tak? Hayya 'alal falah, menuju kejayaan inilah kejayaan manusia dalam taat kepada Allah Taala, insya-Allah akan berjumpa dengan Allah Taala nanti. Tu tak? Itu seruan yang sempurna. Was-salatil qa'imah, dan salat yang akan didirikan. Tu ajak orang buat solat. Sebab amal ibadat yang paling agung sekali adalah solat. Tak? Baik, itu tak apalah. Anak kita doa khas untuk Nabi Muhammad. Ati Muhammadil wasilah wal fadilah. Berikanlah kepada Muhammad wasilah. Ni apa kata wasilah adalah? Iaitu maksud apa? Darajat yang tinggi. Kat mana? Dalam syurga. Dan keutamaan. Baik, berbanding pada hak Nabi-Nabi yang lain, Allah pilih Nabi Muhammad SAW. Wa ba'asu maqaman mahmudan alladhi wa'adtah, serta bangkitkanlah dia, iaitu Nabi Muhammad dah, di tempat yang terpuji pada hari kiamat nanti ya. Memanglah itu doa kita yang diajar oleh Nabi ya. Baik, apa kelebihan dia? Kalau orang baca doa ni, jawab azan, halat lahu syafa'atu yaumal qiyamah. Okey, nampak? Nabi kata apa? Semua tu je, melainkan ia berhak mendapat syafaat pada hari kiamat. Subhanallah. Nampak tak? Tu di antara cara untuk dapat syafaat pada hari kiamat. Jangan lupa tak? Jangan lupa jawab jawab azan, doa selepas tu ya, yang diajak oleh Nabi SAW ni. Nabi kata apa? Orang yang baca doa ni, sebab kita khususkan pada Nabi lah, maka dia akan mendapat syafaat. Syafaat maksudkan syafaat daripada Nabi sendiri. Syafaat daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya, kepada umat ini. Sebab apa? Kita memuliakan Rasulullah. Kita doa Rasulullah dapat tempat yang paling tinggi. Tu. Memang Allah Taala dari segi logik kita benar, memanglah tak ada orang yang lebih hebat daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kan.
tapi doa tetap kena. Nah, tu right. Baik. Dalam Sahih Muslim daripada Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu bahawa dia mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza sami'atul muazzina faqulu misla ma yaqulu, summa sallu alayya fa innahu man shalla alayya salatan sallallahu alaihi biha 'ashran, summa sallallahu lil wasilata fa innaha manzilatun fil jannah la tanbaghi illa li'abdin min 'ibadillah wa arju an akuna ana huwa faman sa'ala liyal wasilata halat lahu syafa'ah." Hampir sama, tapi ini panjang sikit. Tu. Baik, cuma ini diajar oleh Nabi SAW. Kata Nabi, jika kamu mendengar muazzin mengumandangkan azan, maka ucapkanlah seperti apa yang diucapkannya. Tu maksud dia dengar Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kita pun Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, asyhadu an la ilaha illallah. Kita pun asyhadu Allah. Itu. Tak? Semua tak? Kecuali hak yang subuh ya. Hak subuh ya. Nah, as-salatu khairum minan naum. Sembahyang tu lebih baik daripada tidur. Dah. Itulah sembahyang lebih baik daripada tidur, tapi orang tak faham. Dia dengar pun buat dak juga. Nak pergi tidur juga. Sembahyang lebih baik. Kita jawab apa? Sadaqta wa bararta. Benarlah engkau wahai muazzin, engkau telah buat kebaktian. Sebab apa? Ajak orang datang solat. Tu baik. Baik. Yang sadaqta wa bararta baik ini dia ada sejarah dia. Dahulu Sayyidina Bilal radhiyallahu anhu ni sebelum dia azan kan, maka dia akan pergi dulu rumah ke rumah, ke jalan-jalan ke. Dia sebut itu as-salatu khairun minan naum, as-salatu khairun minan naum. Dia akan sebut-sebut supaya orang dengar dan boleh datang sembahyang. Maka dia dengar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tu. Maka Nabi perintah, ya Bilal, adkhilha fi kalimatil azan fi nida'i subh. Masukkan, Nabi kata, masukkan perkataanmu ya Bilal dalam laungan subuh. Laungan subuh ya. Waktu lain jangan sebut as-salatu khairun minan naum pula, nanti orang tak mai mana pula ni. Tiba-tiba tak saya ni nak jadi macam Sayyidina Bilal. Zuhur pun as-salatu khairun minan naum. Nanti orang yang tak nampak kan. Orang kita orang buta. Benar ke Tok Bilal ni? Subuh ni. Selalu orang nak subuh. Tu janganlah. Dia khas untuk subuh kan. Okey, Nabi kata tak? Okey, baca situ. Maka ucapkan seperti apa yang diucapkan, kemudian berselawatlah atasku. Selawat Nabi tak? Sekalian Allahumma salli ala Muhammad. Ni apa kelebihan dia? Kerana barang siapa berselawat kepadaku sekali, maka Allah melimpahkan rahmat kepadanya 10 kali. Setiap kali terselawat atas Nabi, maka nama tak? Ya? Allah akan bagi 10 ganjaran. Tu. Itu hak Allah Taala ya. Baik. Kemudian makna selesai azan. Kemudian mintalah wasilah untukku. Wasilah makna ni makna yang kedua iaitu tempat yang khas dalam syurga. Kerana ialah satu kedudukan di syurga. Itu yang Nabi kata. Kedudukan satu syurga yang hanya patut untuk seorang hamba Allah. Mana orang yang terpilih tu ya, Nabi kata orang ni akan dapat. Dan Nabi kata apa? Dan aku berharap bahawa akulah orangnya. Tu Nabi pun kata, Nabi berharap. Padahal kalau kita dah kita ni pun kita apa? Kita yakin kan yang Nabi SAW akan dapat sebab Nabi yang terbaik sekali. Tapi Nabi pun nampak berharap. Itulah nampak konteks kita sekarang ni. Kita buat segala amal ibadat sekalipun pertama kena takut. Takut apa? Takut Allah Ta'ala tak terima. Itu kena ada. Yang kedua, berharap. Harap Allah Ta'ala terima. Inilah hal akidah pegang oleh Ahlussunnah wal Jamaah. Sebab tu Nabi kata apa? Barang siapa yang memintakan wasilah untukku, doa tadi lah, selepas azan tadi, bukan susah. Maka ia berhak mendapat syafaat. Subhanallah. Nampak tu Nabi kata dia berhak mendapat syafaat. Siapa ni nak dapat syafaat Nabi kata, kita ni kita fahamlah, kita ni yang manusia yang dhaif, yang hina dina ni kan, amalan pun sikit ya. Kita nak dapat pengampunan daripada Allah Taala dan dapat syafaat daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Macam nilah, banyak doa carilah ni. Tu. Okey, itu dua perkara dah. Yang ketiga. Yang ketiga Allah sebut
wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Tu. Dan berjihadlah pada jalannya supaya kamu mendapat keuntungan, kita kata kejayaan. Okey. Jadi bila kita lihat ketika mana Allah Taala perintahkan manusia ni, hamba Allah Taala ni supaya meninggalkan perbuatan yang diharamkan. Kena Allah perintah pula supaya mereka melakukan ketaatan. Dah. Jadi maka yang akhir sekali Allah jelaskan apa? Allah perintahkan pula supaya memerangi musuh. Tu dah. Berjihad ni memerangi musuh di kalangan orang kafir, musyrikin. Dah. Dan mereka yang keluar pada meninggalkan jalan yang lurus. Jalan yang betul lah. Termasuk ayat yang lepas borak dan sebagainya, pelampau kan. Kena tentang Melaka. Baik. Jadi hak sini nampak tak? Jadi Allah tujukan kepada kaum mukminin dengan apa yang janjikan. Apa yang janjikan bagi orang yang keluar berjihad di jalan Allah Taala, mereka akan mendapat keuntungan. Keuntungan tak lain tak bukanlah kebaikan yang besar yang kekal abadi, iaitu masuk syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Iaitu di mana mereka sana mendapat segala nikmat yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ingat, sering kali saya kata supaya kita ingat, Allah tak janji pun nak bagi benda-benda yang kita yang hebat-hebat kepada kita di dunia. Tak ada. Allah tak pernah janji pun. Tapi Allah janjikan yang hebat untuk akhirat. Jadi kerana ala ruginya ada. Kalau orang yang betul-betul selungus, kita betul, orang Islam pun kita tahu, kadang-kadang tak ada beza di antara Muslim dengan non-Muslim kan. Bangun pagi dia nampak RM terus. Dia nak cari hak tu ya, terus lumus. Projek besar dan sebagainya. Allahu Akbar. Sebenarnya projek yang paling besar sekali, tu ya. Kalau hari ni kita tengok satu dunia ni, seolah nak mencabar siapa teknologi paling tinggi yang boleh pergi ke angkasa, space. Pergi ke angkasa sana kan. Tak kira buat kajian dan sebagainya kan. Tak. Patutnya kita orang Islam. Benar. Macam Allah sebut dalam Quran, wasabiqu berlumba-lumbahlah. Mana? Dalam surah Mutaffifin Allah sebut walidzalika falyatanafasil mutanafisun. Untuk yang demikian itu. Demikian apa? Nikmat syurga, keindahan syurga dengan nikmat yang tidak terhingga itu. Falyatanafasil mutanafisun. Maka hendaklah berlumba-lumba orang yang mahu berlumba. Ini duk berlumba dunia, buat benda. Duk sibuk dengan kerusi, duk sibuk dengan meja. Faham betul tak? Kinayah, tak apa. Sibuk dengan kuasa, sibuk dengan harta benda. Semua itu tidak akan menjadi manfaat kalau tidak tak dibetulkan mengikut jalan yang diletakkan oleh syariat. Betul ya. Dalam masyarakat banyak kita kena ada pemimpin, kalau tak ada pemimpin tak boleh, kena ada. Baik, dalam kehidupan kita kena ada persediaan keduniaan kita, kena bekalan untuk kehidupan kita dan sebagainya. Dan apatah lagi bekalan untuk akhirat, itu lebih besar lagi. Sebab bekalan dunia ni akan tamat, akan habis. Akan tamat. Allah sebut dah. Sebut dah. Kullu man 'alaiha fan. Setiap apa yang ada atas muka min fan, semuanya akan binasa. Tapi kadang-kadang kita, ya Allah, macam mak orang kita tak sedar. Dia akan mati. Harta yang dia ada pun akan hilang. Mungkin kita kalau tak secara cepat, lambat laun akan hilang juga. Kalau tak hilang pun dia akan hilang. Akan tinggal. Pasti, sudah pasti. Kullu man 'alaiha fan. Yang kita nak apa? Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Yang tinggal hanyalah zat Allah Taala. Inilah yang kita nak mengabdikan diri kepada Allah, nak mencari keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Buat bentuk ketaatan kepada Allah. Hari ini subhanallah, manusia suka cari fahsyat dan munkar banyak sangat. Apatah lagi yang mengata pada orang sebagainya. Tengoklah. Ataupun hujung-hujung jari tu kan. Ada benda yang ada kebaikan, tapi kebanyakan kita tengok buat dosa je.
Kebanyakan buat dosa je. Ya Allah. Kalau dulu kita apa? Orang nak buat dosa kena keluar rumah ya. Sekarang tak, duduk dalam bilik seorang-seorang pun boleh buat dosa. Allahu akbar ya. Inilah apa kena jagalah. Zaman fasyak dan munkar ni, ana. Ha. Sebagaimana kita boleh buat kebaikan walaupun kita duduk seorang, begitulah juga. Kejahatan boleh berlaku dengan seorang tadi. Habis berdosa untuk satu dunia. Allahu akbar. Beringatlah semua tu ya. Tu. Akhirat. Jadi itulah. Jadi siapa yang siapa yang Allah Taala kurniakan nikmat-nikmat tadi. Nampak? Mereka ni diberi keberkatan. Pertama ni ada sifat ketakwaan. Yang kedua, mereka ni sentiasa berusaha untuk cari wasilah tadi. Ya, mendekatkan diri kepada Allah Taala. Yang ketiga pula mereka berjihad. Kita sekarang ni nampak tak? Jihad kita ni sebab dengar kita ni alhamdulillah aman dan sebagainya kan. Jadi jihad kita ni jihad atas nafsu kita. Jihad atas nafsu kita dah. Kalau kita kata apa? Hujan-hujan macam mana pun boleh datang ke masjid. Tak? Sibuk-sibuk macam mana pun kita boleh datang bersembahyang berjemaah. Ya? Sibuk sekalipun kita boleh duduk kuliah. Kita boleh duduk kuliah. Kita bayangkan zaman sekarang dah. Sibuk seorang menteri sekalipun, nampak? Dia boleh bagi masa untuk main golf. Kena golf yang dia kena 21 lubang apa? Berapa jam habis kat situ. Tapi sebab nak jaga apa? Nak jaga kita apa? Mungkin ada ada kata apa? Sejawat-sejawat daripada negara luar dan sebagainya ke, nak main-main ke sebagainya. Sebagainya. Tak apalah tu ya. Ya? Tak apalah, dunia bukan kita nak tinggal terus, ya. Tapi ingat, dunia itu hanya yang sementara. Yang kita kena usahakan sebenarnya adalah akhirat kita. Sebab itulah benda yang paling besar sekali. Okey, itu yang berkaitan dengan orang beriman. 3 perkara yang Allah pesankan. Bertakwa, carilah pendekatan diri kita kepada Allah SWT dan berjihad. Jihad kita tadi lebih kepada jihad nafsu yang ada hak sekarang ni. Kita nak berjihad dengan hak senjata tu, tu insya-Allah kita apa? Satu hari nanti, bila mana Allah Taala izinkan nanti. Okey, insya-Allah. Itu kita. Tengok seterusnya. Innal ladzina kafaru law anna lahum ma fil ardi jami'an wa mithluhu ma'ahu liyaftadu bihi min 'adzabi yaumil qiyamah ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم ولهم عذاب أليم. Allahu Akbar. Inilah yang saya kata, Allah Ta'ala amat prihatin kepada hamba-hambanya. Allah cerita dah apa yang akan berlaku. Berlaku ni bila? Bukan hak sekarang ni, tapi di hari kiamat nanti. Jadi makna Allah cerita benda yang akan jadi pada hari kiamat supaya manusia ni jangan jadi macam tu. Jangan jadi macam tu. Jangan hak tak elok lah. Allah cerita juga hak elok supaya manusia falitana fasil tadi kan, berlumba-lumba untuk mendapat apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu Taala. Jadi Allah ceritakan pula sekarang ni supaya manusia ni dapat selamat daripada azab Allah Subhanahu Taala. Lihatlah sekarang ni. Jadi Allah nak ceritakan pada hari kiamat nanti, orang kafir. Orang kafir ni kalau boleh dia nak tebuskan diri dia daripada azab Allah Subhanahu Taala dengan segala apa yang mereka ada. Subhanallah. Tengok macam sekarang ni mereka berlumba-lumba nak rebut harta dunia kan. Kita kata apa? Sekarang dah bilion dah jadi biasa saya dah. Dah bilion dah biasa dah, nak kepada trilion dah sekarang. Jadi maksud jadi ketidakketahuan dah kita bagi. Tak tahu daripada mana mendapat. Kena kebenaran salurkan pada wallahu a'lam. Hari kiamat nanti boleh tak kekayaan tadi? Tengok sini Jadi maka dalam ayat ini Allah SWT menceritakan tentang apa yang dijanjikan terhadap, kalau tadi terhadap orang beriman, sekarang ni terhadap musuhnya, iaitu orang kafir. Tak lain tak bukan merupakan hukuman dan azab yang pedih yang akan menimpa mereka tadi. Sebab tu Allah Ta'ala berfirman, innal ladzina kafaru, sesungguhnya orang-orang yang kafir. Jadi muslimin dan muslimat nanti Allah Ta'ala
Walaupun Allah tak sebut orang kafir, itu kafir kita nampak yang kafir asli. Tapi kita kena beringatlah, dalam orang beriman ada yang imannya dhaif. Itu pun kena jaga. Ya, kalau iman dhaif ni banyak buat maksiat daripada buat kebaikan. Ni bahaya dah. Takut mereka juga hampir sama niat. Baik, sungguh orang yang kafir, lau anna lahum ma fil ardi jami'a. Allah sebut dah, sekiranya mereka punya apa yang di bumi ini seluruhnya. Subhanallah, ni semua. Seluruh apa yang ada di bumi ni. Kita bayangkan, sekarang ni kalau ada kereta besar pun orang dah bangga dah. Ada tanah banyak pun orang bangga dah. Ada aset banyak, bangga dah. Tapi Allah kata kalau ada bumi ni semuanya milik dia seluruhnya. Subhanallah. Satu bumi ni milik dia seorang. Tak mungkin itu kata. Baik, kemudian bukan sekadar itu. Wa mislahu ma'ahu, dan mempunyai yang sebanyak itu pula. Makna sekali ganda lagi. Tu dah ada satu bumi ni semua milik dia, kemudian sekali ganda lagi. Allahu Akbar. Makna dua kali ganda bumi lah. Hak tadi dah asal, kemudian sekali lagi kan. Dua kali ganda bumi ni. Bayangkan. Kalau dia ada, Allah sebut. Tujuannya untuk apa? Liyaftadu bihi min adabi yaumil qiyamah. Untuk menebus diri mereka dengan harta itu dari azab hari kiamat. Tu lah. Jom, ingat dah orang kafir nak tu ya. Nah, apa Allah tak jawab? Ma tuqabbala minhum. Tu, nescaya tebusan itu tidak akan diterima daripada mereka. Allah tak akan terima sikit pun. Allahu Akbar. Nak tebus diri tak boleh. Walahum adzabun alim, dan bagi mereka mendapat azab yang pedih. Allahu Akbar. Allahumma fazna minhum. Amin ya Allah. Baik. Jadi hal sini maka Allah Ta'ala bagi gambaran tentang orang kafir nanti memang itu. Nah, kalau kita tengok dalam juzuk 29 pun ada Allah Ta'ala sebutkan. Dalam juzuk lain pun ada. Orang kafir ni nampak tak? Pada hari kiamat nanti dia kalau boleh nak tebus. Itu satu dah. Hak ayat yang menunjukkan apa? Kalau mereka boleh kembalikan ke dunia. Nampak? Itu pun beberapa ayat, bukan satu bukan dua. Tapi Allah tak bagi juga. Nak balik ke dunia tak boleh. Sebab apa? Sebab Allah sebut dah. Sekiranya mereka dikembalikan ke dunia, la'adu. Mereka akan kembali buat macam dulu. Mereka tak akan beriman. Allah lebih mengetahui ya. Subhanallah. Jangan pula kita kata apa? Orang tu kalau tengok azab tu, kalau balik tu, mesti dia beriman. Tak. Allah lebih tahu dari kita. Kita tu hanya pada apa? Firasat kita. Orang tu tengok. Cuba kita lihatlah. Kadang-kadang orang sakit, masa sakit tu, Allah, tengok masjid, tengok apa, ya Allah. Ya. Kalau sihat nanti nak pergi masjid lah, nak duduk kuliah, nak belajar sebagainya. Bila dah sihat, terlupa dah. Itulah juga nampak. Itu Okey dah. Baik, maka sini Allah Ta'ala cakap, seandainya salah seorang daripada orang kafir tadi pada hari kiamat nanti, dia bawa emas sekalipun sepenuh bumi. Tempat lain Allah sebut tak? Misla zahabin. Ada. Kalau mereka bawa emas sepenuh bumi pun, ditambah lagi sebanyak tu, digandakan lagi. Untuk tebus diri daripada siksaan Allah Ta'ala yang menimpanya. Ya. Yang mana kalau dahulu dia yakin apa? Ada harta ini dapat membantu dia. Dapat membantu dia tak? Maka tebusan itu tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dia tidak dapat melepaskan diri dia daripada azab Allah Subhanahu Wa Taala. Tu ya. Sebab itulah Allah sebut apa? Walahum adzabun alim. Tak ada lain. Bagi mereka itu hanyalah azab yang pedih. Allahu Akbar. Sebab tu kalau kita tengok dalam Quran Allah sebut dah. Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Sesungguhnya harta benda kamu, anak pinak kamu, termasuk anak pinak ni bukan nanti kata anak sendiri je. Termasuk apa? Kalau dia ketua, dia ada apa? Ada pengikut-pengikut. Semuanya tidak akan berguna kepada dia. Illa man atallahu biqalbin salim. Melainkan orang yang datang menghadap Allah Ta'ala dengan hati yang salim, hati yang sejahtera. Siapa yang hati yang sejahtera? Iaitu orang yang beriman, bertakwa, mereka yang banyak beribadat
banyak daripada mendekatkan diri mereka kepada Allah semasa hidup di dunia itu. Maka di akhirat mereka lah orang yang bersifat qalbun salim. Hati yang selamat sejahtera. Allahu akbar. Sedangkan di padang mahsyar orang yang tidak beriman, orang yang kafir, orang yang sedikit amalan mereka akan datang dalam keadaan sebagai pesalah. Mana pesalah dah? Dan hati yang berkecamuk, tidak tenteram. Allahu akbar. Ingat ujian Allah Taala bagi pada kita ni banyak. Tapi bagaimana kalau kita mengenai ujian tadi? Bukan nak lari. Tak boleh lari kita. Tak boleh lari pada ujian. Tapi macam mana kita nak menangani atau ujian-ujian tadi untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Ada. Baik. Tengok ayat sunni kenapa tadi tafsir kita cukup banyak tu kita boleh faham dah. Mereka nak buat apa tadi? Nak tembus tadi tak? Yuriduna an yakhruju minan nari wa ma hum bi kharijina minha wa lahum 'adzabun muqim. Ini tu yang mereka nak tembus tadi. Tak lain tak bukanlah, kita fahamlah tak? Dan Allah sebut yuridu an yakhruju minan nar. Mereka ingin keluar daripada neraka. Tu ya. Jadi maknanya di dunia ni kalau kau masuk penjara pun boleh keluar lagi. Mungkin dengan apa? Mungkin dengan apa? Ada duit dan sebagainya boleh keluar lagi. Tapi akhirat tak. Mereka ini ingin keluar dari neraka. Wa ma hum bi kharijin. Allah sebut apa? Padahal mereka sekali-kali tidak dapat keluar daripadanya. Tu subhanallah. Kalau orang belajar bahasa Arab, Allah sebut kharijin dengan isim fa'il, bukan perbuatan, tapi dengan isim. Dengan isim ni benar yang tetap konsisten, takkan berubah. Allah tak kata sepatutnya kalau kita kalau Allah bagi kebenaran, ayatnya akan jadi apa? Tadi Allah sebut wa ma hum bi kharijin. Sepatutnya wa ma hum yakhrujuna. Dia kata ada itu perbuatan. Tak, Allah tak sebut itu, tapi Allah sebut dengan kharijin. Makna pasti. Mereka dia tak dapat keluar. Bukan sekarang itu. Walahum 'adzabun muqim, dan mereka mendapat azab yang kekal. Dah. Tadi Allah sebut azab yang pedih, sekarang ni azab yang kekal. Nak ceritanya betapa dahsyatnya azab neraka tadi. Correct. Ya. Dah. Itulah Kalau kita lihat sendiri tak. Allah sebut dalam surah Haji tentang sifat mereka nak keluar ni cukup banyak tu. Dan surah Haji ayat yang ke-22, ba'daz syaitan wajim. Baik. Kullama aradu an yakhruju minha min ghammin u'idu fiha. Setiap kali mereka hendak keluar dari neraka lantaran kesengsaraan mereka, rasa sangat tak tahanlah. Pedih sangat ni nak keluar. U'idu fiha. Nescaya mereka dikembalikan lagi ke dalamnya. Tak ada jalan keluar. Tu dah. Jadi mereka ini tak henti-henti. Sifat mereka ingin, perasaan mereka nak keluar daripada azab yang mereka hadapi itu. Sebab penuh dengan kesengsaraan, keperitan yang mereka tak terdaya lagi nak tanggung. Jadi ada apa? Meskipun keinginan mereka yang menjolak-jolak keinginan mereka yang tinggi. Namun mereka ini bukan sahaja kedar dengan api, malahan dipukul oleh malaikat penjaga neraka, malaikat Zabaniyah. Zabaniyah kumpulan malaikat ni daripada besi hingga mereka ini terbenam ke dasar neraka tadi. Jadi Allah Taala jelaskan mereka ini akan mendapat apa? Azab yang kekal. Mana takkan keluar daripada neraka buat selama-lamanya. Allahu akbar. Baik, sebab itulah sini maka satu hadis yang sallallahu alaihi wasallam nak ceritakan betapa dahsyatnya kesengsaraan yang dihadapi oleh oleh orang yang berada neraka tadi. Tu. Baik, hadis daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dia mengatakan Rasulullah SAW ada bersabda, yu'ta birrajuli min ahli nar fayuqalu ya ibna adam kaifa wajadta madja'ak fayaqulu syarra madja'in fayuqalu hal taftadi biqurabil ardi dhahaban
Qala fayaqulu na'am ya Rabb. Fayaqulu kadzabta. Qad sa'altuka aqalla min zalika falam taf'al. Fayu'maru bihi ila an-nar. Tu ya. Baik. Ini akan berlaku pada hari kiamat. Nabi kata, seorang ahli neraka dihadapkan. Dihadapkan untuk di mahkamah Allah SWT. Lalu ditanya. Lalu ditanya pada ahli neraka ni, orang kafir tadi. Wahai anak Adam. Semua tetap anak Adam. Wahai anak Adam, bagaimana engkau mendapati tempat pembaringanmu? Tempat pembaringan, tempat rehat adalah. Dia menjawab. Dia jawab apa tu? Seburuk-buruk tempat pembaringan. Tak. Kalau ada kata istilah nak, sekarang ni kalau gelandangan kan. Gelandangan kita pun entah tidur macam mana kan, tapi hak ni kita teruk lagi. Lebih teruk lagi pada gelandangan. Tu. Baik, dikatakan kepada dia, ditanya tak? Apakah engkau akan menebusnya dengan emas sepenuh bumi? Tak. Kalau dia ada milik emas sepenuh bumi tak? Dia jawab apa? Ya, wahai Tuhanku. Sanggup. Sanggup nak tebus tadi. Maka Allah berfirman kepada dia, engkau dusta. Engkau dusta. Kenapa? Allah kata, aku memintamu lebih sedikit daripada itu. Allah minta sedikit betul. Kau nak bagi hamba satu ni. Tu. Namun engkau tidak melakukannya. Termasuklah contohlah. Kita ingat zakat. Bukan Allah minta semua. Minta sikit je. Hak tu pun berat nak keluar kan. Tak. Ya? Baik, kita juga waktu ibadat. Bukan keseluruhan masa kita beribadat. Ada masa kita berehat. Ada masa kita kerja. Bukan semua masa Allah Ta'ala minta. Jadi Allah akan Allah kata Allah minta sikit je masa dunia. Tapi apa? Tapi anak Adam ni tak nak buat. Kau minta yang lebih sedikit daripada itu, namun engkau tidak melakukannya. Dah tengok, waktu sembahyang pendek je. Bukan lama-lama. Waktu kerja, subhanallah. Cuba ingat, satu hari kerja berapa hari sembahyang? Waktu dia tu sama waktu. Allahu Akbar. Manusia sanggup? Ya, sanggup. Sebab apa? Dapat dunia. Baik, maka ia diperintahkan untuk dibawa ke neraka lagi. Tu ya, maknanya dia dikeluarkan dari neraka tu ditanya. Suka dengan tempat yang duduk berehat di tempat berehat dia di neraka tu. Mana berehat dah. Okey. Ni hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim dan juga An-Nasa'i. Jadi itulah muslimin dan muslimat yang Allah SWT. Ingatlah ya. Dua perkara yang kita nak ambil pada pagi ni. Yang pertamanya, Allah Ta'ala perintahkan kita tadi supaya supaya kita ni orang yang beriman, bertakwa, mencarilah pendekatan yang dapat mendekatkan diri kepada Allah SWT. Dan berjihad. Sekarang ni saya kata jihad nafsu yang paling utama sekali ya. Nak lawan iblis dengan godaan nafsu kita. Dan kemudian Allah Ta'ala beri gambaran pula orang kafir pada hari kiamat nanti, mereka kerana keperitan azab neraka yang dahsyat, mereka sanggup untuk menebuskan, kalau ada harta lah ya, ada harta emas sepenuh bumi ini, dua kali kita panggil. Dua kali. Sebab apa? Allah tu sekali dan sekali lagi kan. Jadi mana dua kali itu pun dia sanggup. Jadi maknanya apa yang dia tu nak bagi. Baik. Kalau kita lihat dalam juzuk 20 kalau juzuk yang juzuk 29 pun Allah cerita tentang hak ahli neraka ni. Bukan sekadar mah perak saja yang dia nak tebuskan. Tak. Mak ayah dia pun dia nak tebuskan. Anak-anak dia pun dia sanggup nak tebuskan. Nak tukar dengan hak azab yang dia kena tadi. Malahan isterinya wa fasilatihi allati tuwi, dan fasilah ni mana? Isterinya, temannya yang sering kali dia bersama dengannya. Semua dia sanggup. Kemudian Allah berkata, kemudian dan manusia keseluruhannya. Kalau manusia ni boleh dia gadaikan untuk dia selamat, dia sanggup. Asalkan dia selamat. Subhanallah. Kita fahamlah macam zaman sekarang lah kita ada. Orang tu sanggup sanggup pun membinasakan orang demi keselamatan dia. Demi keselamatan dia kan. Faham-faham lah tu. Sikit benda yang macam ni lah. Manusia sanggup dah. Itu dunia.
Akhirat nanti pun dia sanggup buat macam tu. Tapi jawapannya tak boleh. Sebab Allah Ta'ala ada bagi janji, pertama apa? Walahum adabun alim. Bagi mereka azab yang pedih. Kemudian yang kedua, walahum adabun muqim. Dan bagi mereka azab yang berkekalan. Allahu Akbar. Allahumma fazna minhum. Amin ya Allah. Jadi insyaAllah kita sekali itu dulu muslimin dan muslimat yang Allah SWT. Mudah-mudahan Allah Ta'ala bicara kepada kita ayat yang selot kita yang pada pagi ini ada dua perkara tadi. Saya kata yang pertama, jadilahkah ataupun perjuangan kita untuk mendapat keridhaan Allah Ta'ala. Yang kedua ni, jangan kita menurut seperti mana orang yang mereka ini diberi ancaman oleh Allah Ta'ala pada hari kiamat nanti, yang mana mereka tidak akan selamat pada azab Allah SWT. Ya. Mudah-mudahan kita dapat panduan untuk kita amalkan dan dapat tawarkan kepada yang tiada di sini. Walahuna aqulu qawli hadza astaghfirullah lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Insyaallah sekiranya para jemaah ada sebarang persoalan. Ada apa-apa? Ada. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wasallam. Allahumma antal mukrim fa akrimna ya arhamar rahimin. Allahumma ja'al Qur'ana syafi'an lana fid dunya wal akhirah waj'alhu lana syafi'an fil qabri wa fil mahsyar wa fil mizan wa fis sirat wa adkhilna al jannata kal fasih bi rahmatir rahmin. Allahumma fi'li ma wa tarda. Allahumma zidna 'amalan nafi'an وزدنا يقينا صادقا وزدنا عملا متقبلا عندك يا ارحم الراحمين. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكون من الخاسرين. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والحمد لله رب العالمين. سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. بسم الله الرحمن الرحيم والعصر ان الانسان في خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر والله أعلم.